Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Ini adalah jawaban yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim selepas kerajaan beliau diramalkan oleh Hadi Awang akan tumbang pada bila-bila masa. Semua orang di Malaysia terkejut dengan ramalan daripada Hadi Awang itu. Ada penganalisis politik dan pemerhati politik, bahkan penganalisis ekonomi mengatakan bahawa tindakan Hadi Awang itu sebenarnya adalah tindakan satu naratif yang negatif, yang mana ianya sebenarnya ada unsur sabotaj terhadap pembentukan dan pembangunan serta pemulihan semula ekonomi Malaysia. Dengan naratif seperti itu sebenarnya tidak dapat membantu langsung Malaysia untuk bangkit semula. Bahkan itu akan membuatkan para pelabur akan mendapat sentimen yang negatif. Jadi oleh sebab itulah kita sebagai pemerhati politik dan penganalisis politik amat merayu supaya Hadi Awang menghentikan, move on lah daripada mengatakan tentang tumbang menumbang kerajaan ini. Kerana ianya tidak akan membawa apa-apa erti kepada Malaysia, bahkan itu akan merugikan Malaysia sendiri. Bayangkan saja dengan kata-kata beliau itu menyebabkan ekonomi kita boleh merosot kerana kepercayaan pelabur akan terganggu. Bayangkan saja, perbuatan itu bukan semestinya terjadi, tetapi hanya kerana ramalan seperti itu boleh mengakibatkan negara kita kerugian yang amat besar. Itu sesuatu yang harus kita fikirkan bersama. Naratif daripada Abdul Hadi Awang itu akhirnya dijawab oleh Anwar Ibrahim. Yang kita tunggu-tunggu apa tindak balas dan komen daripada Anwar Ibrahim. Sebentar tadi, Anwar Ibrahim telah pun memberikan jawapan balas kepada ramalan Hadi Awang tersebut. Dengan mengatakan bahawa biarlah Hadi terus merancang dan mengigau, kata Anwar Ibrahim. Inilah kata-kata yang amat kita suka dan kita sebenarnya kagum dengan Anwar Ibrahim. Beliau tidak marah, tetapi beliau kata, biarlah Hadi terus merancang dan mengigau, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim tidak begitu mengendahkan ramalan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa kerajaan pimpinannya akan tumbang tidak lama lagi. Inilah yang kita hendakkan, supaya Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim tidak terlalu terganggu, bahkan jangan mengendahkan apa yang dikatakan oleh Abdul Hadi Awang itu. Bahkan seorang pemimpin PKR mengatakan bahawa jika benar kerajaan yang ada sekarang akan mengalami kebocoran atap maupun pintunya terbuka, beliau mengatakan, pemimpin PKR ini mengatakan bahawa hanya perompak atau pencuri saja yang akan masuk rumah orang walaupun terbuka. Kerana orang-orang biasa yang bukan perampok, bukan perompak, bukan penyamun, tidak akan berani masuk rumah orang walaupun rumah itu terbuka, walaupun atapnya itu rusak. Kalau itu bukan perompak, kalau itu bukan penyamun, mereka tidak akan masuk rumah itu, apalagi merosakkan rumah tersebut. Kata pemimpin PKR itu, hanya penyamun dan perompak saja yang berani masuk rumah yang terbuka pintunya atau terbuka atapnya. Saya setuju dengan kata-kata beliau itu, kerana memang perompak meskipun tidak terbukakah, dia tetap akan masuk di dalam rumah itu dan merosakkan rumah tersebut. Anwar Ibrahim kata, tidak apalah, biar Hadi merancang dan mengigau. Katanya ringkas kepada pemberita selepas solat Jumaat di Masjid Universiti Putra Malaysia Serdang, Selangor hari ini. Anwar berkata demikian ketika mengulas kenyataan Hadi ketika sesi dialog ulama negarawan mendepani cabaran globalisasi media masa kini, anjuran Yayasan Permata Ummah di Kuala Lumpur pada 1 Mac lalu. Orang tanya bila berlaku ini ramalan insya-Allah akan berlaku dalam masa terdekat, katanya, tanpa menyebut berdasarkan apa jangkanya itu dibuat maupun jika PN sedang mengaturkan sesuatu berkenannya. Jika PN sedang mengatur sesuatu untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, yang menjadi persoalan kita ialah siapakah yang akan berpaling tajam menolong, menyokong Hadi Awang ini.
Itu yang menjadi pertanyaan persoalan besar. Kenyataan itu sehari selepas Hadi berkata pembangkang tidak boleh dipersalahkan jika pentadbiran PH runtuh sekali lagi. Kalau jatuh lagi, jangan salahkan kami, kata Hadi Awang. Bukan tembok atap, tetapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah, katanya dalam perbahasan di Dewan Rakyat. Ini yang saya kata tadi. Meskipun atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah, kalau orang itu bukan penyamun, kalau orang itu bukan perompak, dia tidak akan masuk rumah orang itu dengan sembarangan, apalagi merosakkan rumah orang itu. Hanya penyamun dan perompak saja yang akan ada sifat mahu masuk rumah orang. Untuk rekod, ahli Parlimen Marang ini itu sebelum ini pernah berkata, dia adalah individu yang memulakan langkah untuk menumbangkan kerajaan PH, pimpinan Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2020 selepas 22 bulan memerintah negara. Ramalan Hadi itu mengundang kecaman beberapa pemimpin PH, antaranya Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar yang menyifatkannya sebagai bercanggah dengan titah yang di-Pertuan Agong yang mahukan kestabilan politik diwujudkan serta menjejaskan proses pemulihan ekonomi negara. Adun Kota Anggerik dari PKR Najwan Halimi pula menyifatkan Hadi belum pulih daripada penyakit kemurungan politik dan tidak dapat menerima realiti masa ini. Saudara-saudara sekalian, saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar menyifatkan sebagai tindakan bercanggah dengan titah yang di-Pertuan Agong, sehingga ada beberapa pemimpin yang mengulas kenyataan Hadi Awang ini sebagai satu tindakan yang menyerupai penderhakaan. Kerana Perdana Menteri kita, yang di-Pertuan Agong yang ada sekarang telah pun bertitah. Beliau, Baginda, berharap supaya Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri beliau, Baginda, sebelum Baginda kembali semula ke negerinya, iaitu Pahang. Namun, jikalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh Hadi Awang ini, ada tindakan atau ada usaha mungkin yang sedang dirancang untuk menjatuhkan kerajaan. Dan inilah yang disebut sebagai menyerupai tindakan menderhaka kepada raja. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Najwan Halimi, yaitu Hadi Awang masih lagi belum pulih daripada penyakit kemurungan politik. Tindakan Hadi Awang ini sebenarnya saya setuju apabila Mahfuz kata menjejaskan proses pemulihan ekonomi negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.